Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 KSSM. Bab 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun di negara kita. Di bawah tajuk kecilnya Perang Dunia Pertama. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk Perang Dunia Pertama, ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, faktor atau sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. Yang kedua, peristiwa Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, berakhir Perang Dunia Pertama. Dan yang keempat, kesan Perang Dunia Pertama. Baiklah, kita akan lihat satu persatu dahulu. Yang pertama, faktor atau sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. Ada 3 sebab semuanya. Yang pertama, krisis rantau Balkan. Yang kedua, Pakatan Ketenteraan. Dan yang ketiga, persaingan kuasa imperialis. Dia punya formula faktor atau sebab berlakunya Perang Dunia Pertama bukan pakat bersaing. Bukan pakat bersaing pun. Okey, tengok penerangan formula. Bukan merujuk pada Balkan. Bersama pada huruf B dengan perkataan kan di belakang. Bukan Balkan. Pakat merujuk pada pakatan. Pakatan berasal dari perkataan pakat. Bersaing merujuk pada persaingan. Persaingan berasal dari perkataan saing. Sama dengan bersaing. Jadi bersaing merujuk pada persaingan. Jadi apa formula untuk faktor berlakunya Perang Dunia Pertama? Bukan pakat bersaing. Bukan tu adalah krisis rantau Balkan. Pakat tu adalah Pakatan Ketenteraan. Dan bersaing tu adalah persaingan kuasa imperialis. Okey, kita lihat faktor yang pertama dahulu, iaitu krisis rantau Balkan. Berlaku kerana permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb. Serbia ni orang dia dipanggil apa? Serb. Supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemudian pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Melalui peristiwa pembunuhan tersebut telah mempercepatkan berlakunya krisis di rantau Balkan. Seterusnya menjadi penyebab kepada Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Kerana melalui pembunuhan Archduke Franz Ferdinand inilah yang menyebabkan segala negara-negara yang bersahabat dengan Austria-Hungary bergabung untuk menentang Serbia. Dan Serbia pun mendapat bantuan daripada negara-negara Eropah yang bersahabat dengannya. Okey, tengok faktor yang kedua, iaitu Pakatan Ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan Pakatan Ketenteraan, iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Ya, ada 2 Pakatan Ketenteraan, iaitu Pakatan Kuasa Tengah dengan Pakatan Bertiga. Kewujudan Pakatan Ketenteraan menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Negara dalam pakatan bersaing atau bersedia untuk berperang bagi mendapatkan tanah jajahan, menghasilkan senjata moden dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Okey, kita lihat. Pakatan Kuasa Tengah terdiri daripada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empire Osmania. Dia punya formula untuk Pakatan Kuasa Tengah, Jamel Lapa Bege Osman. Tengok penerangan formula. Jamel merujuk pada Jerman bersama pada huruf J di depan. Lapa merujuk pada Hungary. Iaitu Hungary ni daripada bahasa Inggeris bermaksud Lapa. Bege merujuk pada Bulgaria bersama pada huruf BU di depan. Osman merujuk pada Osmania. Jadi apa formula untuk Pakatan Kuasa Tengah? Jamel Lapa Bege Osman. Jamel Jerman, Lapa Austria-Hungary, Bege Bulgaria, Osman merujuk pada Osmania. Okey, yang kedua Pakatan Bertiga. Pakatan Bertiga terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia. Kemudian disokong oleh Greece, Portugal, Itali, Serbia dan Romania. Dia punya formula untuk Pakatan Bertiga, bila pegang rasa. Bila pegang rasa tu wajib. Sebab mula-mula terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia. Bila pegang rasa geli, potong tali serupa rumah. Jadi bila pegang rasa geli, nak buat apa? Potonglah tali tu yang serupa dengan bentuk rumah. Tengok penerangan formula. Bila merujuk pada Britain bersama pada huruf B di depan, pegang merujuk pada Perancis bersama pada huruf PE, rasa merujuk pada Rusia bersama pada huruf R di depan, geli merujuk pada Greece, potong merujuk pada Portugal bersama pada huruf PO, tali merujuk pada Itali, serupa merujuk pada Serbia bersama pada huruf SER, dan rumah merujuk pada
Rom, persamaan pada huruf R di depan. Jadi apa formula untuk Pakatan Bertiga? Bila pegang rasa geli, potong tali serupa rumah. Yang wajibnya adalah bila pegang rasa geli. Bila tu adalah Britain, pegang tu adalah Perancis, rasa tu adalah Rusia, geli tu adalah Greece. Boleh ingat tak pelajar-pelajar? Bila pegang rasa geli, boleh. Okey, kalau boleh bagus. Kita lihat faktor yang terakhir, iaitu persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Ya, mereka bersaing sebab apa? Sebab kemunculan revolusi industri di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan, memperolehi bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah, memasarkan hasil industri mereka. Jadi ada apa sebab mereka bersaing? 3 sebab. Tanah jajahan, bahan mentah dengan pasaran. Persaingan tersebut membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Ya, Perancis dengan Jerman ni memang dah lama dah musuh. Sebab tu bila berlaku Perang Dunia Pertama, Jerman menyokong Austria-Hungary. Dan Perancis yang bermusuh dengan Jerman nak sokong siapa? Sokong Austria-Hungary ke Serbia? Mestilah Perancis menyokong Serbia. Pasal apa? Sebab mudah dia untuk berperang dengan Jerman. Okey, seterusnya kita lihat peristiwa Perang Dunia Pertama. Peristiwa Perang Dunia Pertama ni bermula pada 1 Ogos 1914, di mana Jerman mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Pada 3 Ogos 1914, Jerman mengisytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Pada 4 Ogos 1914, Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang mencerobohi Belgium, di mana Jerman nak berperang dengan Perancis. Jerman terpaksa melintasi negara Belgium. Disebabkan lintas negara Belgium, jadi Britain pun tak puas hati. Jadi Britain campur tangan dalam peperangan. Dia menyebelahi Rusia dan Perancis. Pada 4 Oktober 1914, Empire Osmania menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah. Siapa kuasa tengah? Iaitu Jerman dengan Austria-Hungary. Pada Mac 1915, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Dan pada April 1917, Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Bila campur tangan Amerika Syarikat, maka tamatlah Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama tamat bila? Pada April 1917. Okey, seterusnya kita lihat berakhir Perang Dunia Pertama. Ada 2 peristiwa selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, iaitu Persidangan Damai Paris dan Perjanjian Versailles. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Ingatlah, akhir perang mesti ada apa? Mesti ada perdamaian. Tujuan Persidangan Damai Paris adalah memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Dalam Perang Dunia Pertama ni, semua negara Eropah menuduh siapa yang bertanggungjawab, iaitu Jerman. Jadi Jerman memang sangat kena bertanggungjawab sebab semua negara-negara Eropah menuduh Jerman lah yang menjadi angkara wujudnya Perang Dunia Pertama. Kemudiannya melahirkan Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat. Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson ni merangkumi 2 prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sepadan negara berasaskan bangsa. Melalui Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson ni lah melahirkan negara-negara yang baharu. Nanti kita lihat untuk kesan Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat yang kedua. Wujudnya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Dalam perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki, yang pertama, saiz angkatan tenteranya diperkecilkan. Yang kedua, bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang ketiga, pampasan dibayar kepada Pakatan Bertiga. Dan yang keempat, tanah jajahan diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Semua ni siapa yang kena buat? Jerman yang kena buat. Jadi apa formula untuk Perjanjian Versailles? Tentera bertanggungjawab, rampas tandas.
Tentera bertanggungjawab rampas apa? Rampas tandas. Tengok pendengar formula. Tentera merujuk pada tentera juga, iaitu saya angkatan tenteranya diperkecilkan. Bertanggungjawab merujuk pada bertanggungjawab juga, iaitu bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat Perang Dunia Pertama. Rampas merujuk pada pampasan. Bukan pamparam, tapi rampas merujuk pada pampasan. Pampasan berasal daripada perkataan pampas. Cikgu buang huruf P di depan ganti dengan huruf R. Menjadikannya rampas. Jadi rampas merujuk pada pampasan. Dan last sekali tandas merujuk pada tanah bersama pada huruf TA di depan. Tanah jajahan diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Jadi formula untuk perjanjian Versailles, tentera bertanggungjawab rampas tandas. Tentera iaitu tentera diperkecilkan saiznya, bertanggungjawab terhadap kemusnahan dalam perang. Rampas merujuk kepada pampasan perang tinggi. Tandas adalah tanah jajahan diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Akhirnya Liga Bangsa ditubuhkan untuk menggalakkan keamanan dan bekerjasama antara bangsa. Okey, kita lihat yang terakhir, kesan Perang Dunia Pertama. Ada 3 kesan Perang Dunia Pertama. Yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Yang kedua, kemunculan negara baharu. Dan yang ketiga, kesan terhadap negara kita, iaitu Malaysia. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, keruntuhan pemerintahan beraja. Keruntuhan pemerintahan beraja ni dapat dilihat dalam 4 negara, iaitu Jerman, Austria-Hungary, Rusia dengan Empire Osmania. Dia punya formula untuk keruntuhan pemerintahan beraja, Jamel Lapar Rusa Osmania. Jamel Lapar Rusa daripada mana? Daripada Osmania. Tengok pendengar formula. Jamel merujuk pada Jerman, bersama pada huruf J di depan. Lapar merujuk pada Hungary. Hungary ni asal daripada bahasa Inggeris bermaksud lapar. Jadi lapar Hungary. Rusa merujuk pada Rusia bersama pada huruf RUS. Osman merujuk pada Osmania. Jadi apa formula untuk keruntuhan pemerintahan beraja? Jamel Lapar Rusa Osmania. Okey, tengok setiap satu. Yang pertama, Jerman dahulu. Jerman, Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun takhta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Ingatlah, Kerajaan Republik ni dia tak sama dengan pemerintahan beraja. Sebab Kerajaan Republik, pemerintah tertinggi dia adalah Presiden. Dia tidak mengamalkan Raja. Jadi ingatlah, jadi Kerajaan Republik ni menggunakan Raja ke? Tidak, dia tidak menggunakan raja. Jadi pemerintah tertinggi Kerajaan Republik adalah Presiden. Jadi Jerman mengamalkan Kerajaan Republik selepas turunnya tahta Kaisar Wilhelm II. Okey, yang kedua, Austria-Hungary. Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Ya, Austria-Hungary dua-dua ni timbul pemberontakan. Jadi tamatlah pemerintahan beraja di bawah dinasti Habsburg. Okey, yang ketiga adalah Rusia. Revolusi yang tercetus di Rusia. Rusia mesti berkaitan dengan revolusi. Pasal apa berkaitan dengan revolusi? Sebab ejaan Rusia bermula dengan huruf R, sama dengan revolusi. Jadi revolusi yang tercetus di Rusia menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II. Dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ya, mula-mula Rusia ni adalah pemerintahan beraja. Di bawah raja nama apa? Tsar Nicholas II. Kemudian berubah kepada pemerintahan kerajaan komunis di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Ya, kerajaan komunis sama dengan kerajaan republik. Mereka tidak mengamalkan pemerintahan beraja. Okey, kemudiannya last sekali Empire Osmania. Sultan Mehmed kelima. VI ni merujuk kelima ke, keenam ke, keempat? Keenam. Sultan Mehmed keenam, Khalifah Empire Osmania digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik ditubuhkan yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya, ingat lagi tak? Bila disebut republik, dia pun mengamalkan pemerintahan beraja tak? Tidak. Dia pun mengamalkan pemerintahan presiden. Presiden pemerintah tertinggi, bukan raja. Jadi siapa pemerintah tertinggi Empire Osmania? Mustafa Kemal Atatürk. Okey, seterusnya kita lihat kesan yang kedua. Kemunculan negara baharu dapat dilihat di 3 empire, iaitu selepas keruntuhan Empire Austria-Hungary. Yang kedua, selepas keruntuhan Empire Rusia. Dan yang ketiga, selepas keruntuhan Empire Osmania. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu. Selepas keruntuhan Empire Austria-Hungary melahirkan negara baru, iaitu Austria
Hungary. Austria-Hungary tidak bergabung dah, mereka berpisah. Jadi negara Austria satu, negara Hungary satu, Czechoslovakia satu dan Yugoslavia satu. Okey, yang kedua, selepas keruntuhan Empayar Rusia juga membawa kepada penubuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Dan last sekali, selepas keruntuhan Empayar Osmania menyebabkan muncul negara baru seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Okey, dan last sekali kita lihat kesan terhadap negara kita dapat dipecahkan kepada dua, iaitu kesan dalam bidang politik dan dalam bidang ekonomi. Okey, kita lihat dalam bidang politik dulu. Dalam bidang politik, British bertindak menyekat kebangkitan orang Melayu. Yang pertama, cara dia bertindak menyekat, Raja-Raja Melayu diminta menandatangani peristiaran perang yang menyokong dan memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada kerajaan British. British terlibat tak dalam perang dunia pertama? Terlibat. Dia berada dalam kuasa mana? Kuasa tengah ke kuasa bertiga? Kuasa bertiga. Apa formula kuasa bertiga? Bila pegang rasa geli. Okey, yang kedua, pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British. Dan last sekali, Pesuruhjaya Tinggi British diberikan kuasa untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera sekiranya keadaan memerlukan. Jadi ada beberapa perkara yang British buat dalam politik, 3 perkara dia buat. Yang pertama, dia minta Raja-Raja Melayu menandatangani peristiaran perang, iaitu semua raja-raja menyokong dan taat setia pada British. Yang kedua, dia mewujudkan pelbagai undang-undang berkaitan dengan perang. Dan yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi British diberikan kuasa. Kuasa tersebut membolehkan dia meletakkan mana-mana negeri di bawah undang-undang tentera. Bermaksud tentera akan turun dalam negeri itu untuk memerintah. Dan last sekali, tengok kesan dalam bidang ekonomi. Ekonomi negeri Melayu dimanipulasi oleh British. Contohnya, wang hasil jualan biji timah dan getah digunakan untuk membiayai kos operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Ya, segala hasil di tanah jajahan, termasuk tanah Melayu, dijual dan duit itu digunakan untuk apa? Untuk operasinya dalam Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 10 markah, iaitu 2, 2, 2, 2 dan juga 2. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dahulu. Soalan A dia tanya namakan 2 negara anggota dalam Pakatan Kuasa Tengah. Pakatan Kuasa Tengah ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Jamel, Lapa, Berger, Osman. Ya, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Disebabkan ada nombor 1 Roman, 2 Roman, jawab terus. Tak payah buat ayat. Jadi jawab terus. 1 Roman, Jerman. 2 Roman, Austria-Hungary. Ada lagi tak jawapan lain? Ada 2 lagi. Ingat balik formula. Jamel, Lapa, Berger, Osman. Jadi tambah di situ 3 Roman, Bulgaria dengan Empire Osmania. Okey, tengok soalan B. Nyatakan negara yang terlibat dalam Pakatan Bertiga. Apa kehendak soalan? Negara dalam Pakatan Bertiga. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Bila pegang rasa geli. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Bila ada nombor 1 Roman, 2 Roman, jadi jawab terus ya. Tak perlu buat ayat. Jadi 1 Roman tulis terus Britain, 2 Roman tulis terus Perancis. Ada lagi tak? Ada 2 lagi. Iaitu rasa geli. Bila pegang rasa geli. Rasa tu apa? Rusia tambah 3 Roman. Geli tu apa? Greece tambah 4 Roman. Okey, tengok soalan C. Mengapakah perjanjian Versailles dianggap berat sebelah kepada negara Jerman? Apa kehendak soalan? Perjanjian Versailles. Ada formula tak perjanjian Versailles? Ada. Apa formulanya? Tentera bertanggungjawab, rampas tandas. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Jadi ambil balik. Bila disebut ayat, mesti ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Sebab perjanjian Versailles dianggap berat sebelah kepada negara Jerman ialah saiz angkatan tentera Jerman diperkecilkan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma. Bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman terpaksa mengaku bertanggungjawab terhadap kemusnahan peperangan di dalam Perang Dunia Pertama. Ada lagi tak? Ada 2 lagi. Ingat balik formula.
Tentera bertanggungjawab rampas tandas. Rampas tu apa? Pampasan perang dibayar kepada Pakatan Bertiga. Dan tandas tu apa? Tanah jajahan diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Okey, tengok soalan D. Soalan D ditanya, apakah kesan Perang Dunia Pertama? Apa kehendak soalan? Kesan Perang Dunia Pertama. Ada berapa kesan Perang Dunia Pertama tadi? Ada 3 kesan Perang Dunia Pertama. Yang pertamanya adalah keruntuhan pemerintahan beraja. Yang kedua, kemunculan negara baharu. Dan yang ketiga, kesan terhadap negara kita. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi pembukanya ambil balik kat soalan. Kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan empayar beraja seperti Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Osmania. Penanda wacana cikgu ajar guna number. Jadi kedua koma, kemunculan negara baharu seperti Poland, Yugoslavia dan Iraq. Okey, last sekali tengok soalan E. Soalan E lah, bukan soalan D. Cikgu tersilap di situ. Sepatutnya soalan E, soalan yang kelima. Okey, pada pendapat anda bagaimanakah peperangan dapat dielakkan? Apa kehendak soalan? Cara peperangan dapat dielakkan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nombor 1 Roman, 2 Roman, macam mana cara nak jawab? Kena buat ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Okey, jadi ambil balik pembuka kat soalan. Cara peperangan dapat dielakkan ialah dengan berbaik baik dengan semua negara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Kedua, koma, mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Lepas kedua, ketiga, mematuhi matlamat piagam PBB. Keempat, bersama-sama menentang keganasan di peringkat antarabangsa. Boleh tambah lagi tak? Boleh. Dalam sejarah, digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah lagi. Kelima, mengadakan hubungan perdagangan. Keenam, membantu apabila negara lain ditimpa bencana. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markanya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. Apa kehendak soalan? Faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama. Ada formula tak bila disebut faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama? Ada apa formulanya? Bukan pakat bersaing. Bukan tu apa? Krisis rantau Balkan, pakat tu pakatan ketenteraan, bersaing tu merujuk pada persaingan kuasa imperialis. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama ialah krisis rantau Balkan, iaitu permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. Titik. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Peristiwa yang mempercepatkan peperangan apabila Ashdaq Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie dibunuh oleh seorang pemuda Serbia. Hal ini telah membawa negara Eropah ke kancah Perang Dunia Pertama. Okey, kita lihat yang seterusnya. B pula. Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama. Apa kehendak soalan? Kesan Perang Dunia Pertama. Ada berapa kesan Perang Dunia Pertama? Ada 3 kesan Perang Dunia Pertama, iaitu yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja, yang kedua, kemunculan negara baharu, dan yang ketiga, kesan terhadap negara kita. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Ambil balik pembukanya. Kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja seperti di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Osmania. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Empayar Austria-Hungary pula di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Revolusi yang terjadi di Rusia menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Manakala Sultan Mehmed ke-6 iaitu Khalifah Empayar Osmania digulingkan dan kerajaan Turki Bercorak Republik ditubuhkan yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Keruntuhan pemerintahan beraja ni ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Jamel Lapa Rusa Osmania. Okey, kemudiannya macam mana nak masuk isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kesan kedua, kemunculan negara baru seperti yang berlaku selepas kejatuhan Empayar Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Osmania. Contohnya,
Selepas keruntuhan Empayar Austria-Hungary melahirkan negara baru iaitu Austria, Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Manakala selepas kejatuhan kerajaan Rusia pula telah melahirkan negara seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Dan selepas kejatuhan Empayar Osmania pula melahirkan negara seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Okey, last sekali. Soalan kebat yang C. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban dunia? Apa kehendak soalan? Keburukan peperangan kepada peradaban dunia. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Keburukan peperangan kepada peradaban dunia ialah dapat dilihat dari segi sosial, iaitu banyak yang mati. Hal ini menyebabkan ramai yang kehilangan keluarga atau insan yang tersayang. Kesannya ramai yang menjadi yatim piatu dan hidup susah. Untuk soalan kebat, seperti biasa cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contohnya. Dan yang terakhir ada kesan, iaitu kesannya. Jika tak ada 4 perkara tu, buh 3 perkara pun dah cukup. Buh 2 perkara pun dah cukup. Ataupun bubuh isi saja pun dah cukup. Yang penting susun dalam bentuk ayat dan perlu ada penanda wacana. Okey. Macam mana nak masuk isi yang kedua? Guna number. Jadi keburukan yang kedua ialah ekonomi negara jatuh. Huraiannya, hal ini menyebabkan banyak pekerja terpaksa diberhenti dalam pelbagai sektor. Last sekali kesannya, pengangguran dalam negara akan meningkat dan taraf hidup rakyat menjadi rendah. Jadi macam mana nak masuk isi ketiga pula? Guna number, iaitu keburukan yang ketiga ialah kemunculan kuasa besar. Huraiannya, hal ini menyebabkan banyak negara dijajah dan dikawal oleh mereka, terutamanya dari segi politik dan ekonomi. Dan sekali kesannya, kedaulatan negara tergugat dan pemimpin tempatan akan hilang kuasa untuk memerintah negaranya sendiri. Okey, di sini cikgu akhirnya cikgu nak memperkenalkan buku poket formula yang dalamnya ada analisis, iaitu tajuk-tajuk sport untuk SPM pada tahun 2020. Bagi pelajar-pelajar yang nak ambil SPM pada tahun 2020 ni, ada berita gembira cikgu nak memperkenalkan, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Harganya cuma RM1 sahaja. Di dalam buku ni ada setiap bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4 iaitu 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tertentu mengikut bab-bab masing-masing. Harganya cuma RM1 tingkatan 4 dan RM1 tingkatan 5. Siapa yang berminat boleh menghubungi kepada Syazri di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.